لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك. Kita merancang, Allah merancang, dan pada hari inilah kita ditakdirkan bersama dan pertemuan kita ni dapat rahmat daripada Allah yang dimulakan Ustazah Roslina dan juga tuan rumah lah ya, Kak Hamidah. Alhamdulillah ini adalah susulan daripada projek yang kita tertangguh itulah ya. Sepatutnya projek ni kita laksanakan sebelum PKP. Tapi Allah dah bagi ujian. Jadi orang yang pertama kita datang ni, kita tujuannya ialah maklumlah kan, kita menabung sebenarnya. Kita menabung sikit-sikit kan, maknanya gotong royong, bukan daripada individu yang kita nak bawa. Memang hasratnya tu kita ada beberapa syarat kelayakan untuk kita taja kan sepenuhnya. Jadi kita tak naklah projek ni hanya sekali, kita nak berterusan, bahkan walaupun nanti kita tak ada, orang yang berikutnya boleh meneruskan. Dan di antara orang yang mula-mula dulu, antaranya Kak Syida ya, dan beberapa orang sebenarnya lah, tapi Alhamdulillah Mama masih diberi kesempatan kesihatan untuk meneruskan bersama dengan kita insya-Allah ya. Jadi tujuan kami datang ni, kita teruslah ya Kak Mida. Dan hari ini kita bawa Alhamdulillah dengan izin Allah Ustaz selaku mutawif kepada kita lah yang membawa jemaah umrah. Dan sekarang beliau merupakan timbalan pengurusi anak pahala yang baru dilantik untuk sesi 22, betul ke? Sesi 22 kan? Alhamdulillah, semoga semuanya dipermudahkan lah. Jadi tujuannya utama hari ini, apa kita nak maklumkan kepada para jemaah, ya walaupun tak banyak ya, kita perlu maklum kepada mereka. Maklum sajalah keadaan sekarang kan zaman fitnah kan. Kadang-kadang memang kita buat niatnya baik, memang terjelas baik, tapi bila dinilai tidak baik, dia jadi satu fitnah lah. Jadi itulah antaranya kita nak maklumkan semula kepada sahabat-sahabat kita. Sebab kita sekarang masih menabung. Macam semalam pun ada yang tanya saya, Ustazah, saya dah kumpul semula ni, tanggung umrah, dia kata. Lepas tu saya kata, saya tak nak ambil dulu, pegang dia dulu, Kak Maziah, Nading. Pegang dulu, mungkin kita akan bawa dia untuk projek tahun depan. Kalau boleh kita bermula dengan Kak Mida seorang, mungkin akan datang kita boleh tajam lebih ramai lagi orang. Sebab apa, haji ataupun umrah ni dia pekerjaan fizikal. Jadi hari ni kita nak interview Ustazah Roslina selaku orang yang bertanggungjawab memilih dalam kampung ni. Kenapa Ustazah Roslina readminkan Kak Hamidah satu, ya. Jadi kita nak juga interview Kak Mida, perasaan beliau mendapat tajan ini. Seterusnya juga Ustaz sendiri selaku mutawif ya, sebab Ustaz datang dalam keadaan dia tak tahu projek ni, kan. Jadi zaman dia tak ada projek ni, kan. Mungkin selepas ni mungkin projek ni akan lebih besar lah di bawah pimpinan Ustaz Asrullah. Jazakallah khairan katsira diucapkan kepada semua lah, dapat dipertemukan pada Yaumul Khamis hari ini. Alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala kita dapat bertemu. Baik, saya sebelum pada ini kita tak tahu ada tabung umrah yang diusahakan oleh Halaqah Al-Quran dengan inisiatif daripada pengurusi lah Ustazah Nawiyah. Jadi bila Ustazah dimaklumkan di Mekah lagi, dia kata memang ada kewujuban tabung ini. Jadi niatnya iaitu tidak lain tidak bukan untuk nak bawa semua orang pergi Baitullah. Sebab apa, yang mampu tak apa, yang tak mampu. Kalau kita kata mampu ni senang cerita, betul tak? Orang yang mampu ni dia rasa dia nak pergi, dia pergi saja. Tapi orang yang tak mampu, orang yang tak mampu ni dengar orang cerita Mekah pun dia dah menitih air mata. Kan dengar dia orang akan cerita barusan dia pergi ulang alik begitu dah, dia dah terasa dah bila nak pergi. Nak harap ke keluarga kadang-kadang maklumlah berbagai-bagai perkara kita katakan, tekanan apa ni, ujian dan sebagainya. Tetapi dengan niat yang baik, sebab itu Nabi kata mulai dengan niat. Innamal a'mal binniyat. Mulakan dulu dengan niat. Dapat tak dapat itu nombor dua. Tapi kalau kita niat baik, Allah Ta'ala dorongkan sesiapa saja untuk membawa kita ke Baitullah. Baitullah ini satu tempat yang semua orang keinginan untuk pergi. Kenapa? Kerana di sana dia akan cas keyakinan kita, keimanan kita, kasih sayang kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala.
Saya selaku timbalan pengurusi memberi support yang penuh kepada ustazah dan juga halaqah Al-Quran. Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ithmi wal 'udwan. Bantulah kamu dalam perkara yang birri wat taqwa. Perkara yang birri ini perkara yang baik. Hari ni kita stop perkara yang buruk, kita usaha benda baik. Kan apa kebaikan yang kita buat, mulut apa yang kita nak usahakan, kita tolong cakap. Tangan kita yang usahakan, kita tolong bantu. Kalau pendapatan yang kita ada sikit, kita tolong taja. Maknanya ramai orang di sana, di luar sana, dia sentiasa memikirkan apa cara nak buat kebaikan. Dengan niat kebaikan, insya-Allah Allah Ta'ala akan memijariah. Sebab apa? Kita mati nanti kita akan tinggal 3 perkara. In qata a'malu illa min thalatha. Awaladun salih yad'u lahu, kasadaqatul jariyah, ilmu yang ta'fa'u bihi. Kita ada ilmu, kita ngajar orang, Iqra pun alhamdulillah, betul tak? Nabi kata balighu ani wal ayah, sampaikan daripada 1 ayat. Kan orang pandai baca Quran daripada tak reti, merangkak-rangkak pandai baca Quran. Alhamdulillah dapat baca Yasin pada mak ayah dia. Anak yang soleh, doa tak henti-henti. Inilah yang ketiga, sedekahul jariyah. Fizikal, duit dan sebagainya. Kalau tanah yang di Masjid Nabawi itu suhil dan sahih, dia boleh mewakafkan, dia boleh menginfakkan, dia boleh menyedekahkan. Hari ini ramai orang buat ibadat di sana hasil daripada infak dan sedekah. Sebab itulah kan kita semua meyakini sebagai orang Islam, sebagai umat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, moga-moga Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan yang mengusahakanlah kita ni usahakan. Ustaz Zanira dia cadangan dia dah usahakan semua gabungan tenaga semua yang ada. Alhamdulillah Kak Hamidah sampai di sana. Betul tak? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Dengan Allah kita dapat pertemukan hari ini dengan satu niat kerana Allah, iaitu saya nak mengatakan setinggi-tinggi tahniahlah dulu kepada Persatuan Halaqah atas tajaan kepada Kak Hamidah, dengan niat saya satu dulu untuk memilih dia. Bukan saya niat seorang je untuk memilih dia untuk pergi bersama dengan AJK saya yang lain. Bukan saya seorang saja yang untuk pilih. Kata kalau saya seorang yang pilih tak adil kan. Saya tanya pada pendapat kawan-kawan saya yang lain, AJK Muslimah yang lain. Jadi dia yang tercalon, yang layak, yang disyaratkan oleh halaqah. Ada syarat-syarat dia. Salah satunya adalah orang yang tidak berkemampuan. Itulah syarat utamanya yang saya pilih. Dan yang syarat keduanya, saya tengok dia adalah orang yang istiqomah datang ke masjid, orang yang hatinya cinta kepada masjid. Kemudian di antara ahli-ahli jemaah saya muslimah tu hanya dia seorang saja. Ada 2 orang sebenarnya. Tapi yang lebih utama kepada dia sebab dia lebih awal hadir ke masjid, yang datang ke masjid, yang berjemaah ke masjid. Ada majlis-majlis ilmu yang dianjurkan, memang sering ada dia. Kalau majlis-majlis khatam Al-Quran ke, kita buat ada masa sebelum PKP, kita buat mingguan tu membaca Al-Quran, memang dia ada. Jadi pada pandangan lah pada yang lain, ajakan yang lain cuma bersetujulah memilih dia. Sebab sebelum ni pun saya mendengar tajaan daripada Persatuan Halaqah ni ada tajaan umrah. Jadi terdetik hati saya, apa saya nak buat untuk jemaah saya ni. Salah satu usaha saya untuk bawa jemaah saya ni, saya masa tu cuba untuk dapatkan kumpulkan dana juga. Ada kan saya kumpulkan dana. Bulan tu bagi. Lepas tu terdetik hati saya, kenapa saya tak pilih jemaah saya seorang. Saya ajukan pada Persatuan Halaqah. Di situ bermulanya. Di situ bermula. Kemudian PKP 2 tahun. Berhenti di situ. Saya rasa kecewa juga. Memang rasa kecewa juga sebab perjalanan itu tergantung. Bercerita dengan suami juga. Tak apa, dia kata kita doa dengan Allah banyak-banyak. Memang bermunajat lah, tinggi sangat munajat dengan Allah tu. Memang nak bawa juga dia. Sebab dalam bila bercerita pasal umrah ni, dia je yang termangu-mangu seorang, tak tahu pun. Orang lain semua dah pergi kan. Jadi dia rasa kesian pun ada. Saya rasa tanggungjawab pun ada nak bawa dia ke sana. Itulah sebenarnya. Kan, terima kasih pada semua yang menjayakan akak pergi ke sana. Tak dapat nak cakap apa lah. Terima kasih aja. Hanya cuma Tuhan yang tahu membalaskan apa yang akak dapat kan. Daripada Ustaz kata daripada KLIA sampailah balik KLIA, saya dibimbing
Tak ada rasa macam kesorangan. Semua yang pergi tu 41 orang tu semua saudara mara saya, semua baik-baik. Tak ada orang yang mensisihkan saya tu. Semua orang dia baik-baik. Doa semua kami lah tu. Allah pendengarkan, Allah dengar doa-doa kita. Dulu kau